Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 12 Julai 2024. Sabah komited memperkukuh kerjasama dengan China dalam pelbagai sektor untuk membawa lebih ramai pelabur ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata kehadiran pelabur mampu meningkatkan ekonomi negeri dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Duta China ke Malaysia Ouyang Yujing dan Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu Huang Shifang. Dalam pada itu, katanya kerajaan negeri dan persekutuan akan terus bekerjasama menaik taraf kemudahan pelancongan di negeri ini. Selain itu, isu berkaitan keselamatan pelancong juga akan diberi keutamaan. RM20 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi pelaksanaan program khas pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas tahun ini. Setakat Mei lalu, lebih 46,000 hektar tanah melibatkan 145 kampung di 22 daerah selesai diukur dalam program tersebut. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bagi Dun Kedamaian, 250 geran tanah hasil pengukuran pantas tersedia untuk diserahkan. Manakala program pantas di Kampung Tambatuan sedang dijalankan dan dijangka selesai hujung tahun ini. Program pantas di Kampung Tagudon dalam Dun Moyok pula mula dilaksana pada 3 Julai lalu. Program pantas ini telah mempercepatkan pengeluaran geran yang sudah lama tertangguh atau yang bertindih. Dan sebab itu usaha ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 lagi dan berterusan sehingga tahun 2024 ini, sehinggalah tahun-tahun kehadapan untuk kita menyelesaikan tanah-tanah yang bertindih ini. Datuk Nizam mewakili Ketua Menteri menjawab soalan adun kedamaian Datuk Iwan Benedik dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Menjawab soalan tambahan adun Telupit, Datuk Johnny Bonjai Kurum, Datuk Nizam memaklumkan kebenaran pelaksanaan program pantas di 4 kampung dalam dun berkenaan diperoleh pada 28 Jun lalu. Ia melibatkan Kampung Ansuan, Wonot, Buis dan Kampung Bauto. Jabatan Pembentungan Sabah menjalankan kontrak operasi dan penyelenggaraan bagi aset yang kritikal. Aset dikenal pasti kritikal akan diselenggara dalam tempoh 3 bulan ke 3 tahun atau secara tahunan. Terdapat 23 buah projek di mana tujuan utama program ini adalah untuk menaik taraf dan juga membaik pulih aset sedia ada milik PBT yang telah diambil alih oleh GPP Sabah semenjak tahun 2015. Datuk Limus menjawab soalan adun Kapayan Jenny Lasimbang dalam persidangan Dun Sabah. Sementara itu, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Joniston Bangkuai memberitahu pihaknya konsisten mengadakan mesyuarat tahunan bersama penyelaras kluster inap desa bagi mendapatkan maklum balas berkenaan isu skema dan penipuan pengusaha inap desa. Bagi mengelak kes berkenaan semakin berleluasa, katanya Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK membangunkan laman sesawang iaitu Program Pengalaman Homestay Malaysia untuk menjalin keterlibatan secara terus dengan pengusaha inap desa. Di mana senarai-senarai pengusaha homestay boleh diperolehi melalui laman sesawang tersebut untuk dijadikan panduan kepada pengguna maupun pelancong. Datuk Joniston menjawab soalan adun Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob. 6 program disediakan Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan bagi meningkatkan kebolehupayaan industri kecil dan sederhana IKS di negeri ini. Antaranya program bantuan SME Up, program transformasi usahawan Sabah dan program pemasaran produk IKS Sabah ke luar negara. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, hasil penyertaan dalam program berkenaan, usahawan IKS berjaya menjana nilai jualan kaunter RM830,000 dan potensi jualan RM30.3 juta. Nilai berkenaan melepasi pencapaian tahun lepas dan diharap sasaran yang ditetapkan tahun ini juga dicapai. Saya berharap
usahawan IKS khususnya di Sabah mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti program khusus dan juga bantuan yang disediakan di bawah kementerian saya agar mampu bersaing di peringkat global dan seterusnya meningkatkan lagi ekonomi negeri Sabah. Beliau mewakili menterinya menjawab soalan adun dilantik Datuk Suhaimi Nasir dalam persidangan DUN Sabah. Dalam pada itu, Datuk Suhaimi memaklumkan kerajaan negeri bersama Persatuan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Komuniti Cina Tempatan dan Dewan-Dewan Perniagaan Cina akan menganjurkan Sabah China Business Summit 2024 pada 22 hingga 24 November depan di SICC Kota Kinabalu. Program dilaksana sempena sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia, khususnya Sabah dan China. Pelbagai program dilaksana Kementerian Belia dan Sukan Sabah bagi memperkasa belia di negeri ini. Antaranya pelaksanaan program Dewan Belia Sabah dan Fellow Sabah Maju Jaya SMJ. Penglibatan belia dalam program ini memberi peluang kepada mereka untuk melibatkan diri dalam perancangan dan pengubalan dasar kerajaan negeri. Datuk Fairuz mewakili menterinya menjawab soalan adun kukusan Rina Jainal dalam persidangan DUN Sabah. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Peto Galim yang mewakili menterinya menjawab adun Bengawan, Dr. Daud Yusof memberitahu program Grand Agropreneur Muda GAM antara inisiatif kementerian membangunkan kemahiran dan keusahawanan belia dalam bidang pertanian dan penternakan. Program melibatkan bantuan geran dalam bentuk barangan bernilai RM20,000 bagi setiap individu. Pada tahun lepas, negeri Sabah mencatat pencapaian yang baik dalam pelaksanaan GAM, iaitu 200% daripada kota yang diperuntukkan kepada negeri Sabah, iaitu 20, dan kita telah meluluskan 40 permohonan. Seramai 37 delegasi antarabangsa daripada pelbagai negara termasuk Jepun, Korea, China, India, Singapura, Filipina dan Indonesia menyertai lawatan akademik bencana Pusat Kajian Bencana Alam NDRC Universiti Malaysia Sabah UMS. Lawatan tersebut bagi memberi pendedahan lebih jelas mengenai bencana yang pernah berlaku khususnya di Sabah. Pengarah NDRC UMS Profesor Maria Dr. Caroline M. Payus berkata lawatan diadakan di Kundasang iaitu kawasan bekas bencana akibat tanah runtuh. Ini termasuklah Sungai Mensilau serta Mensilau Nature Resort Substation Taman Kinabalu yang terlibat bencana akibat aliran banjir lumpur susulan kejadian gempa bumi pada 2015. Dr. Caroline berkata lawatan itu penting dari sudut akademik melibatkan analisis punca atau sebab kejadian berlaku di samping impaknya terhadap komuniti. Lawatan akademik bencana NDRC secara berkala sejak 2017 ini diadakan sempena penganjuran seminar bencana alam NDRC UMS dan ia juga terbuka kepada ahli akademik, agensi kerajaan, swasta dan orang awam. Turut berlangsung bengkel pra-persidangan bertemakan perubahan iklim dan pengurusan bencana dengan pengisian analisis data perubahan iklim serta kualiti udara, analisis peta bahaya seismik serta kerosakan struktur bangunan dan analisis permodelan atmosfera. Kerja-kerja pembersihan kediaman terjejas banjir di Kampung Kaundu Swasa Beaufort giat dilakukan penduduk terlibat. Tinjauan RTA mendapati rata-rata penduduk terjejas membersihkan kawasan dalam dan luar rumah. Kami membersih, mula tu kami sapu-sapu, lepas tu bersihlah sabun-sabun, guna water jet lah sebab melekatkan tanah-tanah tu, tepi-tepi. Barang-barang angkat naik ke atas lah. Banjir ni sudah 2 hari. Okey, hari ini dia mulai surut sudah. Kami tidaklah buat pembersihan apa-apa sebab kami kan rumah bertiang. Kalau sini paling dalam pun sampai paha. Pusat pemindahan sementara Dewan Kampung Swasa ditutup semalam yang sebelum ini menempatkan 37 penduduk daripada 14 keluarga. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.